Terima cikgu Okay. So kita mula dengan kita lengkapkan dulu gambar raja pokok ini. Okay, so kita sudah siapkan bahagian kesudahan dan bahagian angka ini. Okay, sekarang kita tengok balik. Okay, tengok balik nombor-nombor yang cikgu siapkan untuk kamu dalam gambar raja pokok ini. Okay, sebenarnya ini benda awak belajar dalam matematik. Okay, di mana kalau kamu tengok soalan ini, okay, dia kata satu kotak ada 3 biji bola merah, 4 biji bola kuning dan 5 biji bola hijau. So ini kandungan dalam kotak itu. Okay, kandungan dalam kotak itu So kalau inilah keadaan dalam kotak itu, so mula-mula awak kena tahu dululah apakah kepalang kalian untuk tapak bola merah. Okay? Apakah kepalang kalian untuk tapak bola merah? Aku tulis M saja. Okay, so kejap. Okay, so apakah kepalang kalian tapak bola merah, Faiz? Kalau cikgu ambil sebiji aja. Ya, teacher. Kalau ini ayat dia, satu kotak ada 3 biji bola merah, 4 biji bola kuning, 5 biji bola hijau. Kalau sekarang cikgu ambil sebiji saja keluar, apakah kepalang kalian saya dapat merah? Dengar tak? Tak ada suara ke? Cikgu dengar suara you, tak dengar suara saya ke? Cikgu tutup mic ke? Tak ada. Dengar suara saya? Your sister-in-law is scared help you if any problem. Kejap, kenapa Kenapa heavy Boleh dengar? Boleh dengar? Boleh dengar. Boleh boleh Okey, ini. So di sini kalau satu kotak ada 3 biji bola merah, 4 biji bola kuning, 5 biji bola hijau, apakah kepalang kalian saya tapak bola warna merah? Faiz tak dapat dengar suara saya ke? Faiz, so hilang. Okey, tak apa. Ayu ni? Ya, teacher. Okey. Apa kepalang kalian tapak merah? Kalau 3/12. Oh, dah ambil Teacher dah ambil satu. Belum. Baru ambil sebiji bola pertama. Jadi 2/11. Bola pertama. Bukan bola kedua, bola pertama. Mula-mula. Kalau saya sekarang hanya ambil sebiji keluar aja. Semua bola merah ada berapa biji? 3. 3. Faiz okey, tak apa. 3. Semua ada berapa? 12. 12. Boleh Okey, kalau kuning? 4/12. Okey, 4/12. Kalau hijau? 5/12. 5/12. Itu kalau kita ambil bola pertama tu yang awak nampak dalam gambar raja pokok ini, cikgu tulis 3/14, 4/14 dan 5/14 itu tatanya tatanya ni 14 pula. 3/12, 4/12 dan 5/12. Okey, ayat seterusnya dia kata 3 biji bola itu diambil satu demi satu dan diletak semula. Okay. So bila sekarang kita pergi kepada bola kedua yang cikgu ambil keluar, dalam kotak itu sekarang ada berapa biji bola? Faham? Sekarang ada 11. Sorry? 11. Kamu kena tengok ayat ini. Dia kata 3 biji bola itu diambil satu demi satu dan diletak semula sebelum bola kedua dan ketiga diambil. So tadi awak kata bola merah ada berapa lagi? Ada berapa lagi? Oh, bola merah ada 3 lagi. Okey, masih 3 lagi per 12 lah. Begitu juga dengan kuning dan hijau. Sebab bola itu diletak semula. So ayat ini awak kena tengok dia diletak semula ataupun tidak. Kadang-kadang soalan tidak bagi penulisan itu dengan jelas, maka awak sendiri kena fikirkanlah. Kalau kes yang dia cakap macam ini, benda itu sebenarnya diletak semula ke tak diletak semula?
Contohnya dia mungkin kata 3 biji bola dikeluarkan. Kalau 3 biji bola dikeluarkan, biasanya kita faham itu dia dikeluar serentak lah. Kalau dia dikeluar serentak, maksudnya benda itu tak diletak semula. Tak sempat kan dia keluar bersama. Macam cikgu katalah, panggil kamu. 3 orang keluar, tolong cikgu pergi ambil barang. Kalau cikgu panggil pada satu masa, cikgu panggil 3 orang, itu mesti 3 orang yang berbeza. Tak sempat orang itu balik untuk keluar semula kan, sebab cikgu sekali panggil 3 orang. Tapi kalau cikgu panggil satu demi satu, ada selang masa di antara mereka. Mungkin waktu BM, cikgu panggil, seorang tolong cikgu. Lepas tu saya pun bisa siap-siap. Lepas tu mungkin ada apa, cikgu pergi buat kerja lain. Lepas tu pukul 10, cikgu free balik. Cikgu datang lagi ke kelas kamu, cikgu datang lagi seorang tolong saya. Orang itu mungkin orang yang sama. Sebab mungkin dia sudah siapkan kerja, dia sudah balik ke kelas. So bila saya panggil, dia nak datang tolong cikgu lagi. Sebab tak nak dengar. Ataupun sebab nak pergi jalan-jalan tak kisahlah apa alasan dia, tapi boleh orang yang sama. So soalan ini, kalau dia ada ayat ini, lagi senanglah kita tahu dia letak balik tak letak balik. Kalau soalan ni tak ada ayat ini, awak kena gunakan awak punya pengetahuan am kamu, sempat tak benda itu balik. Biasanya kalau dia kata 3 benda dipanggil, dia tak adalah kata dikembalikan, itu maksudnya biasanya ialah jenis tak letak balik. So itu sebabnya untuk soalan ini, kalau kamu tengok setiap kali untuk merah cikgu masih 3/12, untuk kuning 4/12 dan hijau ke hitam. Hijau juga 5/12. Cikgu tak ubah dia punya kepalang kalian sebab ayat itu dia diletak semula. Kalau dia tulis tidak diletak semula ataupun cikgu kata dia dikeluarkan secara rawat saja serentak, maka macam tadi Faiz yang cakap lah, ataupun ini sepatutnya 2/11, 4/11, 5/11. Boleh ya? So itulah kita lengkapkan gambar raja pokok ini. Dan lepas tu, kalau matematik kamu biasanya akan tulis kesudahan macam ini sajalah, MMM, MMK, MMH macam ini. Lepas tu awak lengkapkan bahagian ini kan, awak lengkapkan bahagian ini. Tapi untuk taburan kepalang kalian, sebab kita perlu melibatkan pemboleh ubah rawat, di mana dia mesti bentuk angka. So cikgu terpaksa tambah satu kolom, di mana cikgu tidak tulis kesudahan saya dalam bentuk huruf ataupun dalam bentuk warna. Cikgu akan tulis jawapan cikgu dalam bentuk angka. So awak mesti tahu dulu dalam soalan ini apakah yang diwakili ataupun apa yang dikendaki oleh soalan. Untuk ini cikgu bagi sangat jelas. Nanti bila kita pergi kepada taburan kepalang kalian yang kita akan belajar pada subtopik yang seterusnya, di waktu itu kita akan tengok aja kepalang kalian yang dia perlu kita cari itu ialah apa. Dari situ kita boleh buat keputusan. Sekali ini kita punya S ialah mewakili apa. So di sini cikgu bagi direct dululah. Cikgu kata S itu mewakili bilangan kali mendapat bola merah. So awak daripada kesudahan yang awak tulis ini, awak dapat ada berapa kali merah. So awak telah movekan semua awak punya kesudahan jadi pemboleh ubah rawat, jadi angka. Jadi angka. Lepas tu cikgu suruh awak lengkapkan kepalang kalian. Sama macam matematik kan. Sekarang cikgu hanya setakat nak dapat jawapan saja. Cikgu nak dapat jawapan. So masuk 2, 4, 6, 7 orang. Seorang bagi saya, cikgu akan panggil awak sekali, awak bagi saya 3. Cikgu panggil ikut senarai nama. So kalau kamu tahu lebih kurang nak sampai nama awak itu, awak boleh on mic sudahlah So Hidayah tu, untuk ini apa jawapan kamu? Hari tu cikgu akan ada agihkan tugas. Saya pun lupa. Tak apalah. Kamu pun habis dah Hidayah tu? Buat habis. Apa jawapan untuk ini? Cikgu nak jawapan, maksudnya contohnya atas tu awak jawab aja 5/192 cukup. Ini? 1/48. 48. Ada orang kalau jawapan lain dengan kawan kamu cakap sebab cikgu sebenarnya tak ingat, tak tahu jawapan. Cikgu percaya aja. Hidayah tu sambung lagi seorang 3. 1/36. 36. Ini semua nombor kecil aja. Ini 5/144. So kamu semak nilai ini betul ke salah. Kalau tak sempat tak apa, nanti cikgu akan pergi naik atas semula. Maisyara. Sampai.
5/9. 5/192. Oh, 192. Okey. Yang kedua, 5/144. 1/44. Okey, ini 25/576. okey. Soal 3 kan? Okey, next Diana. 1/48, 1/48. 1/36, 1/36. 5/144. Okey. Cikgu tak pasti jawapan ni betul salah. Cikgu percaya kamu saja. Kalau siapa jawapan lain tolong cakap. Okey, next sampai siapa tadi? Diana kan? Okey, so Sazwani, Amani? 1/36. Next? 1/3, okey. 1/27. 27. 5/108. 08. Okey. Naik atas balik. Faiz? Ya, teacher. Okey. Apa jawapan untuk ini? Ada apa tak? Sekejap, teacher. Bawa nak buat. Baru nak buat tak ada cikgu tunggu orang. Ataupun you buat bahagian lain sebab hari tu saya rasa saya ada agihkan tugas. Ya, saya buat bawah sekali, teacher. Okey, bawah sekali. Yang mana? Yang terakhir. 3 terakhir Yang ini. terakhir ni. Ya, teacher. Jawapan dulu. Apa? Jawapan dulu. 25/576, 576. 76, 25/430. 430. 30. Dua. 32. Ini tayar. Kejap. Dia kena sabar. Tak boleh cepat. Cepat dia hang. Empat, 3, 2. Okey. Okey. Akhir. 125 125 1728. 1728 betul cikgu tulis. Okey. Fahan ada buat ni? Ada. 5/144. 5/144. 5/108. Okey. 25/432. 432. Okey. Ayu ni? 5/192. Ini? 5/144. Betul? 25. 25/576. 576. Okey, sudah satu orang. Ada orang baru masuk? Saya tekan ke mana? Siapa yang orang baru masuk ni? Siapa orang baru masuk? Maisyara. Okey, Alia. Okey, Alia untuk ini. Nampak tak? Kira daripada belak bawah yang keempat, kelima dan keenam punya. Alia, ada jawapan? Alia? Tak boleh. Okey, tak apa. Hidayah tu tolong. 5/144. 5/144. 5/108. Okey. 25/432. 432. Okey. So kita telah lukis satu gambar raja pokok yang lengkap termasuk dengan semua dia punya kepalang kalian lah. Okey, tak apa cek dulu.
Sebab nanti kita nak buat kerja seterusnya, kalau jawapan ini salah, seterusnya akan salah. Semua dapat jawapan yang sama. Okay, ada lain cakap dengan saya. Okay, cek balik. Okay, cikgu akan go through sekali lagi ya. 1/48, 1/36, 5/144, 5/192, 5/144, 25/576, 1/48, okay, 1/36, 5/144, 1/36, 1/27, 5/108, 5/144, 5/108, 25/432. Okay, nanti okay. 5/192, 5/144, 25/576, 5/144, 5/108, 25/432, 25/576, 25/432, 125/1728. Okey ya? Teacher, Apa? Alif nak masuk. Okey. Sudah masuk ke belum? Okey. Dia tak ada di sini sudah. Cikgu tak dapat terima dia. Sekejap, teacher. Sekejap, Ha? teacher. Sekejap. Oh, okey. Sudah masuk ke belum, Alif? Sudah ke dia? Tak nampak dia lagi? Saya tak terima dia pun. Tak nampak nama dia keluar pun. Okey, sudah. Sudah ke? Siapa yang masuk ni? Alif ke? Oh, okey. Alif baru masuk. Okey. Baiklah. Okey, kita balik ke sini. Okey, so kita sudah lengkapkan gambar raja pokok ini. So, sorry ya, cikgu kecilkan sekejap. Okay. So apa yang awak buat ini, yang complicated punya ini, itu kita panggil sebagai gambar raja pokok lah. Dan cikgu minta awak siapkan gambar raja pokok ini sampai ada dia punya pemboleh ubah rawat dan dia punya kepalang kalian. Okay. So selepas kamu siapkan gambar raja pokok ini, kamu boleh movekan gambar raja pokok ini kepada bentuk jadual dan bentuk graf. Okay. Kepada bentuk jadual dan bentuk graf, nanti cikgu ajar. So, bila awak ubah dia kepada bentuk jadual dan bentuk graf, sekejap, okay. Bila awak ubah dia kepada bentuk jadual dan bentuk graf, sekejap, okay. So, itulah ayat cikgu di sini So, jadual dan graf yang awak hasil itu, cikgu nanti boleh baca lah apakah pemboleh ubah rawat kamu dan apakah kepalang kalian dia. So, jadual ataupun graf itu kita panggil dia sebagai jadual taburan kepalang kalian ataupun graf taburan kepalang kalian. Boleh ya? So, apa yang kita akan buat sekarang ialah kita cuba daripada gambar raja pokok yang lengkap ini, kita cuba sediakan jadual dia. Kita cuba sediakan jadual dia. Sebenarnya kalau soalan ini dia minta kita sediakan graf, kita pun mesti pergi jadual baru boleh pergi graf. Kita pun tak boleh daripada ini terus pergi kepada graf. Memang dia punya itu, kalau benda ini cikgu bagi awak daripada ayat macam ini saja,
nak buat benda ini, memang kita kena mula dengan gambar raja pokok. Daripada gambar raja pokok, kita pergi kepada jadual taburan kepalan kalian. Daripada jadual taburan kepalan kalian, baru boleh pergi graf taburan kepalan kalian. Okay? Dan jadual dan graf ini, dua benda penting kita akan nampaklah, iaitu dalam jadual itu cikgu boleh nampak apakah nilai pemboleh ubah rawat yang ada dan apakah kepalan kalian bagi setiap satu. So, kalau kamu tengok jadual gambar raja pokok ini, kita punya I, inilah pemboleh ubah rawat kita. Angka yang cikgu tulis di sini, walaupun macam banyak, tapi dia ulangkan ada nombor yang sama. So, walaupun nampak banyak, tapi secara aniaya kalau kamu tengok, dia hanya ada 0, 1, 2 dan 3. Tak ada nombor lain. Awak boleh tengok kertas awak, tapi tengok komputer cikgu awak tengok kertas awak yang sudah lengkap tadi. Sepanjang garis ini, baris ini, awak nampak kan? 0, 1, 2, 3. Tak ada nombor selain daripada dia. So, bila cikgu suruh awak sediakan jadual, so awak boleh tengok muka surat 3. Okay. Ini cikgu sudah sediakan separuh untuk kamu. So, baris pertama ini, cikgu akan sediakanlah apakah X kamu. Okay, itu cara dia tulis X sama dengan A. Nanti kita pergi kepada subtopik seterusnya, baru awak faham kenapa cikgu tulis macam ini, X sama dengan A. Dia buat sementara waktu, kalau tak tahu awak tulis X saja pun tak apa. So, X kamu ada 0, 1, 2, 3 lah, semua kemungkinan yang ada. Dan biasanya kita memang akan susun benda ini daripada kecil sampai besar lah, macam ikut garis nombor. Okay, so lepas itu, baris yang seterusnya, kita akan tuliskan kepalan kalian dia lah. Okay, sebagai contoh, kolom pertama ni cikgu tulis 0. So, apa yang awak perlu buat ialah di sepanjang garis ini, di sepanjang gambar raja ini, awak cari yang 0 punya. Okay, awak cari yang 0 punya. So, bila awak nampak, okay, ini 1, 2, 3, ada lagi 0 punya, okay, 4, 5, 6, 7, ada lagi, okay. So, di sini awak nampak angka 0 wujud 7 kali. So, apa yang awak perlu buat ialah ambil dia punya pecahan ini, awak jumlahkan. Maksudnya awak pergi buat 1/27 tambah 5/108 tambah 5/108 tambah 425/432 dan seterusnya. Kalau ada 7 kali 0, ke-7 nilai pemboleh kepalan kalian ini awak jumlahkan, lepas tu awak tulis di sini. Boleh faham cara nak buat? Okay, so cikgu akan bagi sampai 8.40 untuk kamu siapkan kerja ini, tapi takut kamu tak sempat, cikgu agihkan tugas kejap. So, untuk 3 pelajar lelaki, buat untuk pertama ini. Bila 0, cikgu nak jawapan terakhir sahaja. Okay, untuk angka 1, cikgu minta Ayuni Hidayatu Maisyarah. Okey, untuk 2 punya cikgu minta Diana Amani Alia. Untuk 3 tak boleh, tak cukup. Okey, so Dania dan Amani saja. Okey, Alia buat yang ketiga punya. Okey, siapkan awak punya bahagian dulu sebab ada 5 minit untuk awak. Kalau masa cukup boleh buat orang lain punya. Okey, buat sekarang. Cikgu tunggu sampai 8.40 Kamu jangan tengok saya, kamu tengok kertas awak lebih senang. Oh, 0.
Teacher nak tanya. Tambah semua Okey. yang nilai kosong kan? Ya. Cikgu tadi miss satu Tambah kan? je. So awak tambah aja yang semua kepala Tambah. kalian awak kira. Tambah aja. Sebenarnya sekejap aja tapi hati-hati buat kerja itu. So kalau awak siap awak buat untuk orang lain punya pun boleh. Lebih baik ialah sendiri buat habislah. Okey? Ataupun sudah siap. Kejap aja kan sebenarnya. Okey. Pelajar lelaki ada sudah siap? Alif tak boleh Dah, cakap teacher. kan? Okey, apa jawapan kamu? Bagi dalam perpuluhan kan? Bagi saya, kalau perpuluhan awak round off tak? Okey, kalau boleh bagi saya original punya, pecahan punya yang tak ada round off punya. Sekejap. Okey, kejap. Kamu bagi saya pecahan supaya awak tidak round off kan. Kalau awak bagi saya yang round off itu nanti benda itu kurang tepat. Cikgu pada nama kamu dulu. Tak apa. Pelajar perempuan dulu yang dapat angka, yang buat satu punya apa jawapan kamu? Ada sesiapa siap? Ayuni ke? Hidayah tu ke? Siapa lagi? Masyarakat ke? Belum siap lagi? 27/64 ke? 27/64. Yang dua lain, orang lain pun tolong semak, ahli kumpulan yang lain pun tolong semak. Kita sekarang group work dalam keadaan masing-masing, tapi setakat semak jawapan. Kalau 4 orang semua sama jawapan, cikgu anggap betul lah. Kalau siapa dapat lain cakap baru kita cek siapa betul, siapa salah. Yang angka 2 punya, Diana ke ataupun Amani? 9/64 ke? 9/64. Kenapa kamu tanya soalan belakang mesti ada kod? Itu menunjukkan tidak ada keyakinan. Alia? 1/64. Itu paling senang satu aja kan. Okey, lelaki sudah? Faiz ke? Faham ke? Alif, kalau you tapak line tu awak sebab awak tak boleh cakap, awak tulis. Kawan lain kalau nampak cakap dengan saya, sebab sebenarnya cikgu hanya nampak cikgu punya word aja. Cikgu tak nampak awak punya cakap-cakap simpan di luar tu sebenarnya. Okey, sudah. Teacher, saya boleh cakap dah. Apa dia? Saya boleh cakap dah. Oh, boleh cakap sudah. Oh, okey. So Arif, apa jawapan dia? Oh, tapi Alif tak ada jawapan lain kan? Apa tu? Siapa lelaki siapa? Faiz ke? Faham ke? Alif, you tak ada jawapan per tu. Nanti cikgu bagi PDF baru you tengok. Saya dapat 27/64. Okey, 27/64. Okey. Oi, dia bergerak Okey, 27/64. Okey, so itulah cara kita sediakan jadual dapuran kepalan kalian. Kalau tidak ada jadual tanpa dapuran kepalan kalian, kita tak boleh dapat nilai ini Okey, so itu cara kita sediakan. Okey, lepas itu kita pergi kepada graf taburan kepalan kalian pula. Okey, untuk graf taburan kepalan kalian, kamu kena tengok soalan minta kita lukis ke? Soalan minta kita lukis ke? Soalan minta kita lakar? Okey, kalau soalan minta kita lukis, awak terpaksa gunakan graf lah ya. Okey, awak terpaksa gunakan kertas graf. Kemudian apa yang awak buat, lebih kurang ini pattern dia okey, cikgu punya dari sini bergerak kejap. So kalau kamu tengok bila awak sediakan graf untuk daburan kepalan kalian,
Okay. Kita punya graf memang pasi S di bawah, pasi Y di tepi. Tidak perlu sediakan ruangan negatif untuk dia. Okay. Sebab bilangan kita punya S ini, sebab dia berapa bilangan kali dapat warna merah, bilangan kali itu, dia tak mungkin dapat nombor negatif. Paling kecil kosong. Banyak sangat cikgu jalan. Okay. 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 So, paling kecil ialah kosong. Lepas tu sampai berapa, kita tengok soalan lah. Contohnya soalan ini, kita ambil sebanyak 3 kali kan. So, nilai yang paling besar ialah 3. So, kita sediakan aja 0, 1, 2, 3. Semua kesudahan yang mungkin. Semua kesudahan yang mungkin. Kejap aku punya graf ini. Dia berat. Jalan ke tak jalan ni? Kejap. Bolehlah, cikgu punya ni pasi Y, awak tengok kertas awak. Cikgu bila di sini dia bergerak sikit. Okay. Tak boleh nanti awak salah faham. Group. Sorry ya, hari ini komputer banyak kacau. Okay. So kamu sediakan di bahagian tepi, tidak perlu bahagian negatif sebab dia tak akan dipakai. Okay, lepas tu bawah ini awak tulislah pemboleh ubah rawat yang mungkin. Dan kalau kamu tengok apa yang cikgu buat ini, memang cara dia macam ini Kita tidak, kalau biasa kita letak titik asaran di sini kan, sepatutnya tempat inilah kosong. Tapi untuk graf taburan kepalang kalian, kita memang tulis macam ini. Kita mula kosong di sini. Okay, kita mula kosong di sini, lepas tu 1, 2, 3. Okay, untuk pasi Y punya, kosong memang di tempat original dia. So tempat ini biasanya kalau kamu tengok, yang cikgu sekarang klik itu punya, dia tidak tulis di bawah macam biasa. Sebab kalau tulis di bawah macam biasanya, maksudnya pasi S, pasi Y, dua-dua mula dengan kosong. Sekarang hanya pasi Y saja ikut, pasi S tak ikut di situ. So kita akan letak di atas sikit, di tepi. Itu cara kita labelkan graf tabulan kepalang kalian. So lepas itu, okay, untuk dia punya pasi Y, kamu tengok jadual awak lah. So mungkin awak perlu ubah dia kepada nombor perpuluhan sebab tulis dalam pecahan tak boleh bayangkan dia kan. So kalau saya ubah kepada nombor perpuluhan, ini ialah 0. Okay. So ubah kepada nombor perpuluhan, ini ialah 0. Okay. 0.42, cikgu buat 2 tempat perpuluhan aja 0.42. Kalau ini ialah 0.14 dan ini ialah 0. Kalau cikgu pundakan 0.02. Boleh So bila awak nak sediakan, awak nak lukis graf, so sebenarnya cikgu tak payah sediakan begitu banyak lah. Tak payah sediakan begitu banyak. Mencukupi boleh muat 0.42. Mencukupi boleh muat 0.42. So mungkin cikgu boleh ubahkan saya punya ini. Untuk case ini mungkin saya boleh ubahkan ini jadi 0.5. Ini pula jadi 1.0. Ini jadi 1.5 mencukupi kan untuk saya muat ini. Okay, ini 2.0, 2.0. Ini 2.5. Ini 3.0. Ini 3.5. Ini 4.0. Dan cikgu tambah satu lagi iaitu 0.45. Okay, 0.45. Sebab dia muat lagi. Walaupun sampai last sudah 0.45. So tapi benda ini sepatutnya pada kertas graf lah pada kertas graf. Kemudian awak brokkan lah 0.42. So 0.42. So baca dengan tepat dia bila gunakan graf, ini tempat dia. Dan apa yang awak perlu buat ialah awak lukis satu garis tegak. Garis tegak daripada 0.42. Sorry cikgu kecilkan sikit
Okay. So cikgu ambil dari sini, cikgu buat satu daripada 0.42, cikgu buat satu garis turun lah. Dia macam histogram, tapi histogram dia gemukkan satu petak. Yang ini ialah satu garis. Satu garis. Cikgu buat tebal sikit supaya awak nampak jelas. Cikgu buat warna merah supaya awak nampak. So itu cara kita buat. Lepas tu kita label lagi untuk yang satu lagi. So samalah kita ulang proses yang sama. Sorry ya, sangat susah. Cikgu akan buat lagi lah garis sekali lagi 0.42. Cikgu lukis sampai ke bawah. Lepas tu 0.14. So 0.14 kita cari dulu di mana letaknya 0.14. So kena baca dengan tepat bukan lebih kurang Cikgu sekarang tak ada kertas graf, so cikgu buat macam ini aja lah. So 0.14. Ini kalau soalan minta kita lukis graf lah. 0.14, kemudian apa lagi dia nak? Yang last itu 0.02. So sangat kecil punya garis 0.02. Kecil aja. Tak sampai separuh petak pun. Dan lepas itu samalah kita buat garis dekat. Tak kisah dia panjang ke pendek. Dia panjang ke pendek ke, itu cara kita buat sorry, cikgu punya garis ini lagi sikit. Kamu kena tukis betul-betul atas garis dia So itu kalau soalan minta kita lukis graf taburan kepalang kalian. So apa yang awak buat, ambil daripada jadual taburan kepalang kalian. Lepas itu awak sediakan skala yang sesuai. So bawah biasanya kita tengok aje lah. Tengok aja, kita ikut susunan. Hanya satu awak kena ingat. Dia punya cara tulis kosong tidak mula di tempat ini, dia mula di tempat ini. Lepas tu sebelah sini, macam mana awak nak label dia, awak tengoklah dalam jadual awak nombor paling besar berapa. Contohnya ini 0.42. Pastikan graf awak boleh muat sampai 0.42. Boleh lebih, jangan kurang. Tapi jangan terlalu kecil macam tadi. Yang ada dalam modul cikgu bagi sampai 0.8 kan. Kalau terlalu kecil, nanti awak punya garis semua pendek-pendek bawah aja. Maka graf ini pun tak kemas. Graf ini pun tak kemas. Itu kalau soalan minta kita lakar graf. Kalau soalan minta kita, itu kalau soalan minta kita lukis graf. Kalau soalan minta kita lakar graf, maka lebih senang. Awak sediakan saja graf macam ini. Lepas tu awak label saja 0, 1, 2, 3. Sebab kita punya pemboleh ubah rawak untuk soalan ini sampai 3. Lepas itu, kamu hanya perlu tengok aja. Garis pertama 0.42. So kalau kamu tengok antara ini 0.42 itu adalah nombor yang paling tinggi. So cikgu boleh lukis tinggi sikit lah. Kemudian awak label sini 0.42. Ataupun awak tulis pecahan pun boleh, iaitu 27. Sebenarnya mungkin lagi bagus ialah awak tulis pecahan lah. Sebab itu maksudnya awak tidak melibatkan penghampiran. Tapi kalau cikgu tulis pecahan, kadang kita susah sikit nak bayangkan kan nombor itu. Kita susah sikit nak bayangkan nombor itu ialah nombor besar ke nombor kecil. So mungkin awak boleh ubah kepada nombor perpuluhan untuk tahu dulu So kita tulis sini 27/64. Lepas itu untuk yang kedua, pun sama kan. So kalau dua-dua nilai ini ialah sama, pastikan awak lukis dua garis yang sama tinggi lah. Yang sama tinggi. Kalau cikgu sambung dengan garis putus, awak memang nampak dia sama.
Boleh ya. Okay, lepas itu 0.14 awak tahu lebih rendah daripada dia. Saya tak kisah sebab lakaran graf tak payah ikut skala. Janji awak lukis satu garis yang lebih rendah daripada dia. Okay. So di sini awak nak sambung dengan garis putus pun boleh. Kalau awak rasa memang orang nampak sangat jelas tak apa. Awak boleh tulis saja ini ialah 9/64. Ataupun awak tulis 0.14. Tapi jika kadang-kadang kamu tulis pecahan di mana tak round off. Tak round off. Kemudian yang terakhir 1/64. So kita nampak itu lagi rendah kan. So pastikan awak buat satu garis lagi rendah daripada dia. So lepas tu kalau saya buat garis putus sambung sini ialah 1/64. So lengkaplah kita punya graf. So kalau awak nak label inilah A ataupun awak boleh tulis X. Atas ini ialah kepalang kalian dia. So itu cara awak lakarkan graf taburan kepalang kalian. Okay, boleh ya. Ini tak payah ikut skala. Maksudnya awak tak payah risau. Okay, cikgu macam mana ini? 1 sampai 9 saya besar macam ini. 9 sampai 27 cikgu pendek ni kecil saja. Cikgu tak boleh. Tak apa. Sebab ini lakaran graf. Lakaran graf yang pentingnya nombor ini ikut urutan. Dari kecil sampai besar. Dia sudah mencukupi. Dia tak akan tanya awak, cikgu kenapa ni 1/64 begitu besar? Padahal ini jauh berapa kali ganda daripada 1/64 tapi nampak lebih kurang sama je. Itu tak ada masalah sebab ini ialah lakaran graf. Janji nombor dari kecil sampai besar. Okey, so inilah yang dipanggil sebagai graf taburan kepalang kalian. Di mana dalam graf ini, awak akan nampak dia, kalau jadual taburan kepalang kalian, kita boleh nampak apakah pemboleh ubah rawat kita dan kita boleh nampak apakah kepalang kalian bagi setiap pemboleh ubah rawat itu. Begitu juga untuk graf. Bawah inilah menunjukkan pemboleh ubah rawat, kemudian tinggi setiap garis ini, okay, contohnya 27/64, 9/64 ialah kepalang kalian bagi setiap pemboleh ubah rawat itu. Okay, so apa yang cikgu ajar hari ini ialah macam mana daripada satu aktiviti itu kita sediakan gambar raja pokok yang lengkap, lepas itu kita sediakan jadual dan graf taburan kepalang kalian. Okay, sebenarnya benda ini ialah benda baru dalam sukatan. Kalau dulu tidak ada bahagian ini, So cikgu pun tidak tahu nanti SPM apa bentuk soalan dikeluarkan. Tapi kalau awak tanya saya lebih percaya yang akan keluar ialah taksirkan graf dan taksirkan jadual ini. Hanya macam cikgu selalu cakap sebelum awak nak taksirkan, awak nak taksirkan sesuatu graf, awak mesti faham macam mana graf itu tatan. Bila awak faham macam mana graf itu tatan, sebenarnya bila nak taksirkan graf, tak susahlah. Tak banyak benda awak kena hafal. Kalau tidak, banyak kerja awak kena hafal ni. So untuk latihan hari, ada satu lagi benda kena cakap. Okay, tak apa cikgu turun ke bawah dulu. So untuk latihan hari ini ialah latihan 5.1.2. Okay, kalau kamu tengok cikgu bagi dua case di sini. Case 1, case 2. Dan cikgu minta awak sediakan gambar raja pokok. Maksudnya awak kena sediakan gambar raja pokok pada muka surat 2 itu. Lengkap. Lengkap. Termasuk semua angka itu. Okey, siapkan gambar raja pokok. Cikgu nak dapat macam ini. Bila, case 1, cikgu in charge bahagian lelaki yang buat 3 orang aja. Okey. Case 2, perempuan yang buat. Boleh? So, apa yang kamu buat? Contoh. Okey. Lelaki Alif, Faiz dengan Faham. Kamu sudah buat case 1, kamu sudah sediakan gambar raja pokok. Cuba bincang antara kamu, saya dapat gambar raja pokok macam ini. Tanya kawan yang 2 lagi, sama dah gambar raja pokok kita. Kalau berbeza, cuba discuss di antara kamu siapa betul, siapa salah. Kalau tidak tahu, cikgu pun tak tahu siapa betul, siapa salah, maka awak buat dua. Nanti bila lesson hari Jumaat, cikgu akan minta awak bagi saya tengok. So awak sediakan gambar raja pokok awak. Lepas tu daripada jadual gambar raja pokok yang lengkap, awak sediakan jadual dan graf awak lah. Boleh? So hari ini cikgu tidak sediakan Google Form untuk kamu sebab macam mana awak nak hantar jadual kepada saya dan Google Form kan? So cikgu tidak minta Google Form, cikgu pun tidak minta awak hantar dulu kepada saya. Sebab cikgu nak hari Jumaat, cikgu pick orang. Contohnya cikgu kata, Arif, cikgu nak tengok awak punya jawapan case 1. So
Alif akan tugaskan bagi saya gambar raja pokok, jadual dan graf dan cikgu akan go through itu. Jadi orang lain semaklah. Okay. So pelajar perempuan in charge bahagian bawah. Okay. Sebagai pendedahan tentang benda ini ya. Okay, boleh ya? Tahu macam apa dia? Yang graf tu kena lukis kertas graf tu. Okay. Oh sorry. Graf itu lakar cukup. Sebab kertas graf tak ada kan. So awak lakar aja. Okay. So ini ya lakar aja. Sorry cikgu lupa cakap. Okay, thank you. Okay, ini lakar saja mencukupi. So jimat masa sikit. Awak akan ambil masa ialah gambar raja pokok punya tempat boleh ya? Okay. Okay, sebelum ini kita pergi kepada catatan di sini Sebenarnya kalau awak tahu macam mana graf ini takkan senang aja awak tahu ayat ini. Nampak walaupun complicated ayat ini Okay, ayat ini kata jika S ialah satu pemboleh ubah rawat diskrit dengan nilai dia ialah A1, A2, A3, AM. Maksudnya inilah 0, 1, 2, 3. Kepalang kalian masing-masing ialah tulis macam ini. Okey, maka yang penting ayat ini. Okey, ayat ini nampak complicated atau cakap apa kan? Senang cakap aja. Maksudnya ialah jumlah kepalang kalian ialah 1. Dengan setiap kepalang kalian mesti melebihi 0. Ayat ini ini cikgu tulis dalam simbol matematik. Tapi sebenarnya maksudnya ialah jumlah semua kepalang kalian ialah 1. Maksud ini ialah setiap kepalang kalian mesti lebih ataupun sama dengan 0. Sebenarnya cikgu boleh tambah satu lagi, dia mesti kurang ataupun sama dengan 1. Sebenarnya lagi tepat ialah ini. Dia mesti satu nombor di antara 0 sampai 1. Okey, cuba kamu tengok balik. Tadi cikgu tak suruh awak semak kan? Cuba awak tambah. Okey. Cuba awak tengok ini jadual jadual taburan kepalang kalian kamu. Inilah kepalang kalian kamu kan. Cuba awak tambah 4 nombor ini. 27/64 tambah 27/64 tambah 9/64 tambah 1/64. Apa dah 1? Dapat? Dapat teacher. Dapat So, begitu jugalah kalau dia dalam bentuk graf, maksudnya awak pergi kira lah. Awak pergi kira ke ini 27/64, ini 64, ini 9/64, ini 1/64. Jumlah dia mesti 1. Itu ayat dia lah. Dan setiap kepalang kalian ini kalau kamu tengoklah, dia mesti nombor positif. Dan sebenarnya bukan setakat dia mesti nombor positif, dia mesti nombor kurang daripada maksimum 1. Maksimum 1. So kalau kamu tengok nombor ini, dia ialah nombor di antara 0 sampai 1. Kita tahu kepalang kalian dalam matematik awak belajar kan. Kalau kepalang kalian awak sama dengan 0, maksudnya benda itu tak mungkin berlaku. Contohnya soalan ini. Kalau cikgu suruh awak cari 4, jawapan awak ialah 0. Kenapa? Kita baru ambil 3 kali saja, mana-mana mungkin saya dapat 4 kali. Okay. Macam Faiz tadi kan, labun datu baru 5 kali. Macam mana mungkin saya dapat 6 kali angka 6? Tak wujud, saya baru labun 5 kali saja. Itu dia so nilai ini mesti antara 0 sampai 1. Kalau 0 maksudnya benda itu tak mungkin berlaku. Kalau 1 ialah apa? Benda itu pasti berlaku. Tapi biasanya kita dapat nombor di antara dia. So itu masuk ayat itu. Okay, itu masuk ayat ini. Kemudian 3 tip ini Okay, 3 tip ini. Yang pertama cikgu kata nilai A yang terakhir ataupun terpesan nilai. Maksudnya kalau graf, cikgu akan tengok inilah. Tengok nilai ini. Kalau jadual, cikgu akan tengok nilai ini. Nilai ini yang terbesar. Nilai A yang terbesar itu, dia menunjukkan bilangan percubaan kita. Dia menunjukkan bilangan percubaan kita. Contohnya kalau latihan sebelum ini kan, macam hari tadi, pertandingan bola sepak itu ada kan 3 kali. So kamu akan tengok, yang cikgu tulis ini mesti 0, 1, 2, 3. Cikgu tak mungkin tulis 4. Sebab nombor terbesar ini menunjukkan berapa kali cuba. So kalau cikgu mana cuba kami main bola sepak ini berpeluh ini cikgu, letih ini 3 kali. Tapi ayat istilah matematik dia panggil bilangan percubaan So macam soalan Endang tadi, 3 pertandingan bola sepak. Kalau cikgu suruh awak sediakan graf, nombor ini sepatutnya 3. Kalau latihan tadi yang soalan 5, yang tadi yang Faiz salah itu, cikgu kata sebiji tadu di Lampung sebanyak 5 kali. So dia diangkat sebagai cuba 5 kali.
So kalau awak sediakan graf ataupun awak sediakan jadual, awak akan tengok nombor ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nombor terakhir ini memberitahu kita berapa kali kita cuba. So bila awak sediakan jadual ataupun graf taburan kepalan kalian, kita hanya letak nombor cukup-cukup saja, kita tak letak lebih. Sebab nombor terakhir itu ada maksudnya. Okey, ini tadi cikgu sudah terangkan nilai setiap kepalan kalian di antara 0 sampai 1. Ini pun sudah terangkan. Jumlah semua kepalan kalian itu ialah jumlah kepalan kalian itu ialah 1. Ini cikgu sudah terangkan tadilah. Okey, so itu yang awak kena tahu pengetahuan yang awak perlu tahu tentang jadual dan graf taburan kepalan kalian. Itu saja untuk hari ini. Sorry, lewat 4 minit. Okey. Orang yang pernah panggil itu maksudnya kehadiran sudah ambil lah. Awak boleh mula leave untuk next lesson Okey. Thank you, Chair. Okey. Yang belum tu tunggu cikgu kejap. Cikgu kena stop record dulu.